Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Syekh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jalan iman dan yakin itulah moga-moga Allah selamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustazah selaku yang memimpin majlis ilmu ini, dan juga seluruh ahli dan kuasanya yang menjayakan program ilmiah kita kuliah muslimat ini, dan yang amat-amat disanjungi guru-guru agama, ustazah-ustazah yang hadir. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung. Mana lupa. Mana? Yang nah? 140.
qiyamuhu bi nafsihi. Okay, baik, kita sambung pengajian kita bagi sifat 20, sifat-sifat Allah, iaitu pada perbahasan sifat yang kelima, iaitu qiyamuhu bi nafsihi. Dah. Oh, dah. Selepas dia lah. Sifat yang keenam, wahdaniyah. Silap. Jadi, dah ke belum? Belum. Qiyamuhu bi nafsihi, ya. Fa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, artinya tiada ada sekali-kali pada azali hingga abadi akan satu zat yang lain seumpama zat Allah Ta'ala yang wajibal wujud dan yang wajibul qidam dan yang wajibul baqa dan yang wajibul mukhalafatuhu lil hawadithi dan yang wajibul qiyamuhu bi nafsihi. Yang kita nak bahas ni kat sini. Baik. Macam biasa, untuk memahami sifat 20 ni, kita kena bawa berapa poin? Berapa? 5 poin. Ingat balik. Yang pertama, namanya qiyamuhu bi nafsihi, nama dia. Al-qiyamu bi nafsihi. Kalau tengok kat kitab Jawi lama ni, dia tulis apalah. Sebab itu nama je. Yang penting faham. Kalau tengok di buku-buku yang lain, dia tulis qiyamuhu bi nafsihi. Boleh belaka semua. Qiyamuhu bi nafsihi. Itu yang pertama, poin yang pertama, iaitu nama. Yang kedua, ertinya. Apakah erti qiyamuhu bi nafsihi? Erti ni maksudnya terjemahan. Qiyamuhu bi nafsihi itu bahasa Arab. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita lah, bahasa yang kita faham. Itu bahasa Melayu. Qiyamuhu bi nafsihi, qiyam artinya berdiri. Hu tu domain, kata ganti namanya bagi Allah. Jadi maknanya berdirinya. Nya siapa? Nya Allah. Bi dengan. Nafsi diri. Hi belakang tu nya juga. Hi tu nya. Sebab apa? Satu hu, satu hi. Sebab dia tengok baris. Arab ni dia tengok baris. Qiyamu, maka dia punya domainnya hu. Qiyamu hu. Tapi kalau belakang tu nafsi balik bawah, maka domainnya pun bawah juga. Nafsi hi. Macam tu. Tapi makna sama. Hu tu maknanya, hi pun maknanya. Nya tu balik pada siapa di sini nya-nya? Nya tu Allah. Kata ganti nama. Dalam bahasa Arab dipanggil domir. Qiyamuhu bi nafsihi. Berdirinya dengan sendirinya. Nya siapa? Nya Allah. Jadi berdirinya Allah dengan sendirinya Allah. Macam tu. Boleh. Itu erti. Yang seterusnya, poin yang ketiga. Maknanya. Apa maknanya? Makna berdirinya Allah sendiri itu apa makna? Okey, baik. Sebelum kita tengok kat buku ke kat mana ke, takut nanti tak faham,
Dengan saya perjelaskan secara mudah aja, insya-Allah lah. Okey. Ada whiteboard? Ada. Oh, tak boleh padam. Tulis tepi-tepi dia boleh kot ke? Ha? Tepi boleh lah. Sikit-sikit lah. Nanti padam balik tak? Tak boleh padam? Tak, tulis tepi dia. Okey. Apa tadi? Sesuatu Allah mahupun kita makhluk zat dan ada sifat. Nampak? Okey. Tapi sambil tulis tu dengar Tapi jangan kita faham Allah itu terbahagi dua. Kalau kita faham terbahagi dua, itu sesat. Itu salah tu. Okay, Allah tak boleh dibahagi-bahagi. Sebab Allah Tuhan, mana boleh dipecah-pecah. Habis tulis Allah zat sifat tu, itu ilmiah sahaja. Dari segi ilmu, untuk kita belajar. Untuk kita nak belajar, kita nak faham bahawa kita kata Allah tu ada zatnya dan ada sifatnya. Tapi jangan kita faham Allah terbahagi kepada dua, zat dan sifat. Tidak, bukan. Tetapi cuma belajarnya saja, Allah ada zatnya dan ada sifatnya. Boleh? Okay. Zat tu apa dia? Zat tu diri Allah. Allah tu ada dirinya. Diri Allah. Macam mana diri Allah? Wallahu alam. Kita tak boleh bahas. Malah Nabi kata haram untuk kita memikirkan diri Allah tu macam mana. Maksud haram memikirkan diri Allah tu macam mana? Makna merupakan diri Allah. Allah tu bentuk petak ke bulat ke, tak boleh. Haram. Jangan membayang-bayangkan. Cuma kita yakin Allah tu ada dirinya. Kerana kalau Allah tak ada dirinya, bermakna sifat wujud ada tu. Allah tu wujud. Kalau Allah tu tak wujud, Allah tak ada. Kalau Allah tak ada, macam mana kita boleh ada? Jadi, kita tengok alam ni ada, bermakna Allah tu ada. Adanya Allah tu bermakna ada dirinya Allah. Tapi macam mana diri Allah? Wallahu a'lam. Serah pada Allah. Jangan kita kupas-kupas. Okay? Nabi pun tak ajar sahabat diri Allah tu macam mana, tak ada. Cumanya yang kita kena belajar ialah sifat Allah. Dengan belajar sifat Allah akan mengenali diri Allah. Okay? Jadi pada Allah Ta'ala tu ada zatnya, iaitu diri Allah. Dan pada Allah Ta'ala juga ada sifatnya. Sifat-sifat Allah. Sifat yang sebenar, bukanlah macam qiyamu binafsi dan sebagainya. Sifat tu, sifat ma'ani. Contohnya, mendengar. Maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Semua tu sifat-sifat tu, itu sifat yang ada pada diri Allah. Okey. Boleh? Okey. Pada makhluk pun, okey, makhluk pula. Pecah pada dua juga. Makhluk ada zat dan ada sifat. Sama. Sebab makhluk pun ada dirinya dan ada juga sifatnya.
Cuma ulama dia lebih berhati-hati, maka zat makhluk ni dinamakan jirim. Namanya jirim. Dan sifat makhluk dinamakan arad. Okey. Saya tulis kecil, tak apa nampak. Kalau siapa nampak, depan ni. Depan sekali. Okay. Jadi zat makhluk kita panggil jirim, sifat makhluk kita panggil arad. Okey. Tapi nak faham jirim tu zat lah. Jirim tu diri lah. Diri bagi makhluk. Dan arad tu sifat bagi makhluk. Okey. Okey, kemudian kita nak faham pula apa beza zat dengan sifat. Apa beza zat dengan sifat? Apa tu zat dan apa itu sifat? Jangan biarkan diri di dalam dilema. Okey. Kalau siapa ada buku yang Ustaz Muhadir Jol ni, yang sifat 20 macam ni, boleh buka muka surat 45. Kalau ada lah. Yang ada. Ada semua. Oh, bagus. 45. Kat situ dia tulis zat dan sifat. Kan? Zat dan sifat. Apakah perbezaan di antara zat dan sifat? Kita tengok bawah tu. Zat, pengertiannya maqama bi nafsihi. Bahasa Arab dia. Apa-apa yang berdiri dengan sendirinya. Okey, jadi zat ni, zat tu, diri tu, sifat dia berdiri sendiri. Zat berdiri sendiri. Itu maksud. Ia tidak memerlukan zat untuk ada kerana ia adalah zat. Zat dia tak perlukan zat sebab dia dah memang zat. Maksud macam tu. Contoh di waktu situ Allah. Zat Allah, makhluk. Zat makhluk. Manusia, pokok, tangan, pula, garam, cili dan lain-lain. Okey, mudahnya macam ni. Contoh ini jubah. Kita ambil mudah, benda-benda mudah ya. Jubah ni zat jubah. Sifat jubah ni apa? Sifat jubah ni apa? Coklat lagi? Lagi sifat dia apa? Lembut. Okey. Zat ni sesuatu yang kita boleh pegang dia. Yang kita boleh pegang dia. Macam pegang jubah ni, boleh pegang. Okay. Zat ni dia boleh berdiri sendiri. Maknanya dia tak perlukan siapa-siapa pun, dia jubah. Macam tu. Dia tak perlu nak bergantung jubah tu mesti kena ada benda lain untuk dia nak duduk. Cuma kalau dia nak sangkut kat hanger kan, gantung baju dan sangkut ya, tak sangkut pun tak apa juga. Macam tu. Jadi maknanya dia boleh berdiri sendiri. Itu maksud zat. Okey. Buka surat 46. Sebelah dia. Dia tulis sifat pula. Apa pengertian sifat? Maqama bi ghairihi. Apa-apa yang berdiri menumpang pada yang selainnya. Jenis sifat pula, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti menumpang. Menumpang pada siapa? Pada zat. Jadi tengok maksud dia tulis situ. Ia memerlukan zat untuk ada. Jika tidak ada zat, sifat tidak mungkin ada. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti menumpang ataupun duduk pada zat. Tengok contoh dia tulis. Semua sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala.
Itu sifat 20 kita duk mengaji tu. Tak apa, yang tu mungkin tak berapa nak nampak lagi. Tengok lain lagi. Nombor 2, warna kulit. Putih, cerah, gelap, keadaan kulit, licin, kasar, tinggi, rendah, kurus, gemuk yang ada pada badan manusia. Badan manusia tu zat ke sifat? Cuba nak tengok test. Badan manusia zat ke sifat? Oh, tak faham lagi ni. Badan manusia tu zat. Sebab boleh pegang tak badan manusia? Kalau tak boleh pegang, bahaya tu. Kan boleh pegang ni. Badan sendiri pun kita boleh pegang. Apa lagi badan orang? Badan tu zat. Sifatnya? Sifatnya baru warna kulit tu. Warna putih ke? Warna cerah ke? Warna gelap ke? Lagi sifat dia apa? Keadaan kulit tu. Licin ke? Kasar ke? Lepas tu bentuk badan tu pula. Tinggi ke? Rendah ke? Kurus ke? Gemuk ke? Itu semua sifat. Adapun zatnya, badan tu. Boleh faham? Okey. Test lagi. Harap-harap kali ni betul. Pokok zat ke sifat? Pokok zat. Sifatnya? Tinggi, pendek, rendang, lagi apa? Hijau, besar, cantik, tak cantik. Gitu. Lagi, gula zat ke sifat? Gula tu zat. Sifatnya manis. Lagi garam. Garam tu zat ke sifat? Zat. Sifatnya masin. Cili. Zat. Bukan pedas. Cili pedas. Orang tanya zat ke sifat? Cili zat. Boleh faham. Jadi tu, macam-macam lagi. Apa lagi? Tiang ni zat ke sifat? Zat. Sifat dia apa? Tinggi lagi? Keras. Boleh faham tak? Okey? Boleh tak? Jadi boleh nampak beza. Zat dengan sifat. Zat dengan sifat. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Sifat dia mesti menempel. Duduk, menumpang, tak kisah buah perkataan apa pun, janji faham. Maknanya sifat tu duduk pada zat tu. Contohnya tiang ni tadi kan. Contohnya tiang ni, boleh saya sampai tiang. Tiang ni zat dia, saya boleh pegang. Tapi sifat dia apa? Keras. Keras tu boleh tak saya asingkan dia? Keras duduk sini, tiang ni duduk sini. Tak boleh. Sifat keras tu mesti duduk pada zat tiang. Dia mesti menumpang kat sini. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti duduk dengan zat. Tu beza zat dengan sifat. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti menumpang atau berdiri kepada zat. Adapun zat, dia boleh diri sendiri. Tiang ni diri sendiri je. Dia tak perlukan siapa-siapa pun. Dia nak duduk situ ke nak duduk tempat lain ke sekata dia. Kan? Tiang tu boleh berdiri sendiri. Zat boleh berdiri sendiri. Sifat tak boleh berdiri sendiri. Sifat memerlukan zat untuk tempat dia berdiri. Boleh? Kita tengok muka sebelah tu, 47. Sebelah dia. Nampak ni. Kita namakan zat sifat. Iaitu hukumnya qadim. Adapun penggunaan untuk makhluk, kita namakannya jirim dan arad. Tapi dari segi kita nak faham, jirim tu apa dia? Jirim tu zat lah. Tapi zat bagi makhluk. Arad tu apa dia? Sifat lah. Tapi sifat bagi makhluk. Ulama' sengaja membezakan nama dia. Supaya tak nampak sama Allah dengan makhluk. Dan memang dia ada beza dia. Jirim tu ada beza dia. Cuma dari segi permulaan ni kita faham tu dulu. Okey. Kemudian kita balik ke muka surat 140 tadi. Pada tajuk kita balik. Qiyamu binafsihi. Itu jadi okey, qiyamu binafsihi ni dari segi makna ni dia ada dua makna.
Kalau sifat-sifat lain, satu makna je. Tapi kalau qiyamuhu binafsihi, maknanya ada dua. Sebelum ni kita mengaji dah pun sifat wujud. Makna dia satu je. Itu nak mengatakan Allah tu ada. Kan? Lepas tu kita mengaji qidam. Makna dia satu juga. Tak ada permulaan. Lepas tu kita mengaji baqa'. Nak mengatakan Allah tak ada akhir. Lepas tu kita mengaji apa? Yang keempat. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Yang ni yang kelima. Qiyamuhu binafsi. Untuk sifat yang kelima ni dia istimewa sikit sebab maknanya dua. Maknanya ada dua. Okay. Makna yang pertama, maksud qiyamuhu binafsihi itu, berdirinya Allah dengan sendirinya itu, maksudnya itu artinya Allah tidak memerlukan zat kerana Allah itu zat. Itu makna dia. Macam yang kita belajar tadi tu. Sebab Allah bukan sifat. Sebab kalau Allah sifat, bermakna Allah perlukan zat. Tapi Allah bukan sifat. Allah itu zat. Bila Allah itu zat, ingat kita punya formula tadi. Zat dia berdiri sendiri. Dia tak perlukan siapa-siapa. Jadi, zat Allah tak memerlukan siapa-siapa. Zat Allah berdiri sendiri. Yang memerlukan zat itu namanya sifat. Okey. Okey. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua pula, qiyamuhu binafsihi ni, makna dia iaitu Allah tidak memerlukan fa'il. Fa'il ni maksudnya si pembuat. Ataupun bahasa kita lain lagi, pencipta. Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk cipta dirinya kerana dia bukan dicipta. Tapi dialah yang mencipta. Itu maksud qiyamuhu binafsihi. Okay. Jadi maksudnya ada dua. Yang pertama yang tadi tu, Allah itu zat tak memerlukan zat. Yang kedua maksudnya Allah tak memerlukan fa'il atau si pembuat, si pencipta untuk mencipta dirinya kerana dia bukan dicipta. Tapi dialah yang mencipta. Okay, boleh faham? Boleh go? Betul kita baca ni dalam buku Ustaz Mahdi Jul. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Dalam kurungan dia tulis berdiri sendiri. Apa maksud berdiri sendiri? Tidak berhajat kepada yang lain. Untuk menempatkan dirinya pada zat itu. Allah tak perlukan zat untuk menempatkan diri zat Allah. Sebab Allah zat. Allah tak perlukan zat. Yang perlukan zat siapa? Sifat. Bukan makhluk, sifat. Ini perbahasannya zat dan sifat. Ingat, yang perlukan zat namanya sifat. Yang tak perlukan zat namanya pening lah. Zat lah. Yang tak perlukan zat, zat. Yang perlukan zat, sifat. Ingat macam tu je formula dia. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Dia perlukan zat. Zat dia boleh diri sendiri. Dia tak perlukan zat lain. Sebab dia boleh diri sendiri. Gitu. Okay. Tapi bezalah zat Allah dengan zat makhluk. Zat Allah saling perlu memerlukan. Sebab zat makhluk dia ada kelemahan. Lelaki perlukan perempuan, perempuan perlukan lelaki. Kita sehebat mana pun zat kita ni, kita perlukan zat nasi. Betul tak? Walaupun nasi tu lembik je. Tapi kalau kita tak makan nasi, siapa lembik? Kita yang lembik. Nampak? Tapi Allah tak perlukan siapa-siapa. Allah tak perlukan nasi ke, Allah tak perlukan mana-mana. Sebab tu hujah akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak di langit. Tu hujah. Bagi faham. Jangan terikut Wahabi.
Dan ni trend terkini ni. Saya banyak kena dah ni. Wahabi duk pantai. Jangan terpedaya dengan puak-puak ni. Kan? Mereka gunakan title profesor, doktor. Jangan terpukau dengan gelaran-gelaran mereka. Lantak mufti ke tak mufti ke. Kita pegang dengan ilmu, bukan pegang dengan orang. Apa sebab Ahli Sunnah wal Jamaah kata Allah tidak di langit? Sebab langit tu makhluk. Dan langit itu zat juga. Allah tak perlukan zat. Mana Allah tak perlukan langit untuk dia nak duduk. Dia nak berdiri ke apa, dia tak ada. Allah tak perlukan. Untuk Allah nak berada ke satu tempat tu dengan memerlukan langit, tak ada. Kan? Allah tak perlukan tempat, bukan setakat langit. Tempat tu sendiri pun Allah tak perlukan. Sebab tempat itu makhluk. Okay. Jadi Allah dengan sendirinya. Allah tak perlukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia berkata Allah ni duduk di langit. Seolah-olah bila sebut Allah duduk di langit, itu bermakna Allah memerlukan langit untuk dia duduk. Mana kalau langit tu tak ada, Allah tak tahu nak duduk dalam mana. Ada pula macam tu. Kan? Habis sebelum Allah cipta langit, Allah duduk dalam mana? Dia pun pening tak? Entah dia kata. Entah macam mana, entah. Bermakna salah lah tu. Dia punya fahaman dia tu salah. Okay? Tapi dia berkata mereka salafi. Sebenarnya bukan mereka tu salafi, mereka tu salahi. Salah sebenarnya, bukan salah, salah. Jadi hati-hati ya. Mereka ni jaga, mereka ni TV masuk, majalah agama ada. Kan? Ada tauliah pula lagi. Kalah kita. Kan? Profesor, doktor jadi pensyarah ada, jadi pensyarah siap. Jadi mufti ada. Jaga-jaga. Jadi sebab tu saya cakap, jangan pandang title dia dan sebagainya. Tapi pandang apa ilmu yang kita belajar. Pegang pada ilmu. Ada. Kalau pandang title, Fir'aun pun tinggi jawatan. Betul. Nabi Musa sebagai apa je? Pengembala kambing. Nah, tu nak ikut siapa? Gitu. Baik. Dan mustahil atasnya berhajat kepada zat. Nampak? Mustahil Allah berhajat kepada zat. Kalau Allah berhajat kepada zat, itu bermakna Allah lemah. Allah memerlukan zat yang lain. Jadi dua kemungkinan. Satu, Allah memerlukan zat yang lain kerana Allah lemah. Yang kedua, kerana Allah itu sifat. Sebab tu Allah perlukan zat. Ini semua mustahil. Akal tak boleh terima. Mana pula Allah tu lemah? Kalau Allah tu lemah, Allah bukan Tuhan lah. Macam mana Allah nak cipta kita kalau diri dia pun lemah? Maka akal tak boleh terima. Allah memerlukan zat yang lain. Dan kalau kata Allah memerlukan zat yang lain tu kerana Allah tu sifat, lagi tak boleh terima akal. Allah bukan sifat, Allah zat. Sebab sifat ni, dia sesuatu yang tak boleh dipegang, yang tak boleh orang cakap apa, dilihat. Dia hanya benda yang dirasai sahaja. Sebab tu akhir zaman ni ada orang kata macam ni. Allah ni dia macam udara lah. Tengok tak nampak tapi kita boleh rasa. Jaga tu. Udara tu sifat merasai dia. Angin tu kita rasa. Jadi jangan sampai menyamakan Allah dengan sesuatu yang seolah-olah ia sifat. Allah bukan sifat. Allah zat. Memang ada dirinya. Cuma kita belum diizin untuk melihatnya. Sampai masa nanti Allah izin kita melihat Allah, dapatlah kita melihat Allah. Diri Allah yang sebenar tu macam mana? Macam mana? Wallahu a'lam. Okay. Dan yang lain untuk menjadikannya. Allah tak perlukan siapa-siapa untuk menjadikan diri dia. Kerana Allah bukan dijadikan, tapi Allah lah yang menjadikan. Habis tu Allah macam mana boleh ada? Tak payahlah macam mana boleh ada. Memang Allah ada. Sebab jangan faham Allah ni macam kita. Mesti kena ada. Dan Allah memang ada. Allah bukan dibuat bagi ada. Bukan Allah tu dulu tak ada, lepas tu baru ada. Itu sebab ulama susun perkataan kidam, baqaq, kita mula-mula mengaji itu. Supaya kita faham, Allah bukan bermula daripada tak ada, kemudian baru ada. Tidak. Allah memang ada. Yang bermula daripada tak ada kepada ada, itu kita semua. Yakni makhluk. Lepas tu tengok huraian bawah tu. Dia kata, ta'rif sifat qiyamuhu binafsi ialah ibaratun anna fil iftiqari ilal mahalli wal mukhassis.
Apa maksud dia? Suatu ibarat. Ibarat ni maknanya kefahaman. Ya, kefahaman yang menafikan berkehendak kepada zat dan yang menjadikan. Maksud ibarat tadi tu, tengok 182 di bawah, ia bermakna sifat ini termasuk dalam kumpulan amrun iktibariyun. Ini tinggi sikitlah perbahasan dia. Maknanya sifat qiyamu binafsihi ni dia bukan sebenar-benar sifat. Dia sebagai amrun iktibariyun. Maksud amrun iktibariyun tu, amrun tu pekerjaan ataupun apa nak cakap mubayah, perkhabaran macam itulah. Dia sebab tu sifat ini termasuk dalam sifat khabariyah. Dia cuma nak bagi tahu Allah itu tidak memerlukan zat dan Allah tak memerlukan fa'il untuk jadikan dia. Just khabar. Khabar ni maksud bagi tahu, maklum. Tapi bukan sebenar-benar sifat yang ada pada Allah. Dia sebagai khabariyah. Sebab tu sifat lima sifat ni dia termasuk dalam sifat salbiyah. Nama dia, nama kumpulan dia. Nanti kita akan masuk dalam kategori kumpulan sifat pula. Cuma saya nak beritahu siap-siap. Sebab tu dia banyak nama. Ada ulama namakan dia sifat adami. Adami ni maknanya sifat yang tak ada. Sebenarnya dia tak ada. Cuma dia nak bagi tahu sahaja. Nak bagi tahu sahaja. Contoh macam mana? Orang yang tak ada rambut kita panggil apa? Botak. Mana botak ni? Orang tu tak ada rambut. Kalau dia tunjuk kepala, itu kepala. Tak, botak tu mana botak? Jadi botak tu sebenarnya tak ada. Tapi botak tu sebagai pemakluman. Nak bagi tahu orang tu rambutnya tak ada. Itu panggil botak. Sama juga. Qiyamu binafsih ni sebenarnya tak ada. Tapi nak bagi tahu kat kita bahawa Allah tu tidak memerlukan zat dan Allah juga tidak memerlukan fa'il untuk jadikan dia. Boleh faham? Okey? Itu maksud dia. Kalau tak faham, tanya lah. Okey, baik. Itu maksud dia kata suatu ibarat kefahaman. Makna ungkapan sahaja yang menafikan berkehendak kepada zat dan yang menjadikan. Okey, selesai. B, bawah tu. 4 keadaan dalam memerlukan kepada zat dan pencipta. Ini sebenarnya teka-teki ni. Okey, siapa dia tidak memerlukan zat dan pencipta? Jangan tengok jawapan. Tutup buku semua. Tidak memerlukan zat dan pencipta siapa? Allah, zat Allah. Pertama, tidak memerlukan zat. Yang tak perlukan zat ni memang zat. Jadi zat siapa pula? Dan tak perlukan pencipta. Zat Allah. Okey, yang kedua, memerlukan zat tetapi tidak memerlukan pencipta. Apa? Dia zat dia perlu, tapi pencipta dia tak perlu. Dah ada buku pun tak nampak lagi. Sifat Allah. Nampak? Sifat Allah. Maksudnya sifat tu perlukan zat. Perlukan zat apa? Sifat Allah perlukan zat. Zat Allah lah. Sifat perlukan zat. Tetapi sifat Allah tak perlukan pencipta. Sebab sifat tu Allah ni. Semua yang Allah punya mana perlukan pencipta. Zat Allah tak perlukan pencipta. Sifat Allah tak perlukan pencipta. Okay. Yang ketiga. Tiada memerlukan zat tetapi memerlukan pencipta. Dia zat dia tak perlu tapi pencipta dia perlu. Siapa? Dah tulis itu jirim. Zat makhluk. Diri kita makhluk. Diri zat makhluk ni tak perlukan zat sebab dia sudah zat. Tapi dia perlukan pencipta. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Jadi namanya zat makhluk. Zat makhluk tu nama lain dia apa? Jirim. Gitu. Okey, yang keempat, memerlukan zat dan pencipta. Zat pun dia perlu, pencipta pun dia perlu. Iaitu sifat. Sifat kan perlukan zat dan dia perlukan pencipta. Memerlukan pencipta ni siapa? Makhluk. Jadi sifat makhluk. Apa nama lain bagi sifat makhluk? Ra.
Okey, boleh tak? Ke berat sangat pagi ni? Boleh Tak faham tanya nak? Jangan biarkan diri dalam keadaan tak faham. Nanti balik kemurungan aja. Benung kat dapur. Bahaya. Jadi tak faham tanya. Saya boleh ulang sekali lagi. Okey. Okay, kita baca sikit bawah tu pula. Tanbih. Membetulkan pemahaman terhadap sifat qiyamuhu binafsihi. Ni sebab ada orang salah faham ada sifat ni. Jadi dia nak betulkan pemahaman tu. Dia kata apa? Sifat qiyamuhu binafsihi berdiri sendirinya ini bukanlah bermaksud Allah Ta'ala boleh menguruskan sesuatu dengan zatnya sendiri. Bukan itu maksud dia. Bukan maksud Allah nak buat apa saja, Allah boleh buat dengan sendiri. Bukan itu maksud dia. Tanpa memerlukan pertolongan daripada yang lain. Bukannya itu. Yang itu masuk dalam sifat kudrat sepatutnya. Seperti yang difahami oleh kebanyakan orang. Dia kata. Ia bukan melibatkan pertolongan atau tidak. Perbahasan dalam sifat qiyamu binafsi ini tak ada kaitan dengan pertolongan atau tidak. Tetapi ia hanya melibatkan zat. Perbahasan dia adalah perbahasan zat. Itu yang tadi saya terangkan betul apa tu zat dan apa tu sifat. Sebab itulah makna bagi sifat qiyamuhu binafsihi. Kita tengok 183 cik di bawah tu. Dia kait dengan ayat atas tadi tu. Suatu ibarat kefahaman yang menafikan berkehendak kepada zat. Kat zat tu dia letak nombor cik 183. Dia kata apa? Allah Ta'ala tidak memerlukan zat. Zat nama lain dia mahallun. Ni banyak. Dia begini. Yang jadi payah ilmu tauhid ni. Sebab ulama' banyak guna terminologi. Banyak guna perkataan-perkataan yang khusus. Dan perkataan tu pula kita tak biasa dengar. Jadi macam mana nak kuasai ilmu tauhid? Kuasai perkataan tersebut. Bila kita faham perkataan tu, kita fahamlah apa yang dia nak maksudkan. Jadi contohnya macam ni. Allah Ta'ala tidak memerlukan zat, dalam kurungan dia kata mahallun. Mahallun tu maksudnya tempat. Mahal. Mahal ni bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu artinya tempat. Jadi Allah tidak memerlukan tempat. Zat Allah tak memerlukan tempat untuk menempatkan zatnya pada zat, iaitu mahal. Dalam kurungan dia tulis mahal. Bukan mahal tu harga. Saya ingat ni apa hal mahal pula kat sini. Mahal di situ bahasa Arab, bahasa Melayu artinya tempat. Maknanya Allah tak memerlukan tempat. Zat Allah tak memerlukan tempat. Yang memerlukan tempat itu namanya sifat. Nampak? Itu kerana Allah Ta'ala sendiri adalah zat. Jadi, zat tak memerlukan tempat untuk dia berdiri. Yang memerlukan tempat untuk berdiri ialah sifat. Nampak tu? Kerana Allah Ta'ala sendiri adalah zat, bukan sifat. Sifatlah yang memerlukan kepada zat. Sifat yang memerlukan tempat untuk dia berdiri. Mana tempat dia berdiri? Zat. Okay, boleh? Okay. 184 di bawah. Dan yang menjadikan, dia kata. Makna yang kedua ialah Allah tak perlukan siapa-siapa untuk jadikan dia. Allah Ta'ala tidak memerlukan pencipta lain. Atau bahasa tauhid ni dipanggil mukhassis. Mukhassis. Nampak? Jumpa lagi perkataan yang kita tak pernah dengar. Mukhassis. Mukhassis tu maksudnya pencipta. Allah Ta'ala tak perlukan mukhassis untuk menciptakannya. Tak perlukan pencipta untuk menciptakannya. Kerana Allah itu qadim. Apa maksud qadim? Qadim artinya tidak ada permulaan. Atau dengan kata lain, tidak diciptakan, tidak dijadikan, tidak diadakan. Itu qadim. Jadi Allah tak perlukan pencipta kerana Allah bukan dicipta. Allah tak perlu siapa-siapa jadikan dia kerana dia bukan dijadikan. Allah tak perlu diadakan kerana Allah bukan diadakan. Okay? Dan dialah pencipta segala sesuatu. Tetapi Allah lah yang mencipta yang lain. Allah lah yang menjadikan yang lain. Allah lah yang mengadakan yang lain. Okay? Boleh? Okay, tengok surat 142 di sebelah. Nombor 2 dia tulis mahal. Itu dia terangkan mahal tu apa dia. Mahallun.
hendaklah diterjemahkan dengan zat. Diterjemahkan kepada zat. Maknanya Allah tak memerlukan mahallun, tak memerlukan zat yang lain untuk bertempat. Tapi bukan maksud tempat. Macam mana? Ini sebab tu di dalam sikit. Zat Allah tak memerlukan zat yang lain. Jadi tak perlukan tu maknanya tak perlukan mahallun.
bersifat dengan kedua-duanya. Boleh? Yang ketiga pula, jika Allah Ta'ala memerlukan zat, maka tidak ada lagi sifat ketuhanan pada Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala, kalau Allah perlukan zat, maka Allah hilanglah sifat ketuhanan pada Allah Ta'ala, iaitu istighna. Istighna ni pun dia belum sampai lagi. Ini dalam juga lagi. Istighna ni maksudnya kaya, yang bermaksud tidak berhajat kepada yang lain. Jadi maksudnya sini, kalau Allah perlukan zat, bermakna Allah tu lemah sebab dia memerlukan. Allah tidak memerlukan, tapi kitalah yang memerlukan Allah. Itu dia nak masukkan maksud macam tu. Okay, boleh? Gitu. Jadi kesimpulan dia tulis itu, setelah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit, yakni tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya melalui dalil nakli, nas dan akli akal, maka mustahillah Allah Ta'ala memerlukan zat untuk berdiri di atasnya dan pencipta mukhassis lain untuk menciptakannya. Kalau dah dia tu panjang, jadi apa? Dah habis. Dah tu. Boleh? Kita buka untuk soalan kalau ada tak faham. Ini bermakna faham. Alhamdulillah. Ada? Oh, tak tahu. Boleh kan? Boleh kan? Saya risau ni tengok muka. Boleh tak ni? Boleh kan? Mudah je insyaAllah. Cakap Allah pemudahkan insyaAllah. Okay. Jadi itulah perbahasan tentang qiyamuhu binafsihi. Okay. Lepas ni kita akan sambung sifat yang ke-6, iaitu wahdaniyah. Wahdaniyah bila sifat lagi sebelum Ramadan. Ada satu lagi tarikh. Kena tak? Ada lagi. Ini Rabu minggu pertama Rabu minggu pertama 6 hari bulan. Kita jumpa lagi insya-Allah 6 hari bulan 3 belum Ramadan lagi. Kalau ada lah, salah ada. Saya nak tanya beberapa ada dua soalan Ustaz. Soalan yang pertama, saya nak tanya tentang semasa Rasulullah singgah di neraka. Ini tentang Isra Mi'raj ya. Dan didapati banyak penghuninya adalah kaum wanita. Kalau dibandingkan di sini, kita lihat di mana-mana kuliah kita dapati muslimat yang ramai. Tapi neraka pun ramai juga. Neraka kaum wanita banyak di neraka, sedangkan mereka rajin sangat mengajar kuliah lah, kuliah-kuliah masjid, semua kenal dengan kaum wanita. Jadi boleh Ustaz beri pencerahan sedikit tentang hal ini. Okey, soalan kedua, boleh tak Ustaz terangkan tentang kaifiat membuat solat tasbih? Apa baiknya kita melakukan solat tasbih? Itu soalan kedua. Okey, terima kasih. Okey. Ini luahan di hati ni, ketidakpuasihatian ni. Kenapa perempuan ramai? Okey, baik. Soalan dia semua jelas tadi kan. Faham soalan, faham jawapan. Okey, yang pertama, pembetulan sedikit. Rasulullah tidak singgah masuk ke dalam neraka. Tak. Kalau Rasulullah masuk dalam neraka, hampir dibakar lah. Jadi Rasulullah hanya lihat daripada luar sahaja. Yang Rasulullah masuk ialah syurga. Rasulullah memang masuk dalam syurga. Tapi untuk neraka Rasulullah tak masuk, cuma diperlihatkan daripada luar. Dan itu pun masih lagi ada sedikit khilaf di kalangan ulama tentang neraka yang Rasulullah lihat tu macam mana. Sebab kedudukan neraka bukan di atas, kedudukan neraka di bawah. Yang Nabi naik kat langit tu syurga, yang neraka duduk ni di bawah. Jadi perbahasan ulama, ada yang kata, ada yang memberi pendapat
Allah cipta satu lagi neraka semata-mata nak tunjuk kat Rasulullah. Itu satu. Satu lagi pendapat pula, Allah suruh malaikat angkat neraka yang kat bawah ni naik atas untuk nak tunjuk kat Nabi. Itu satu. Okey, baik. Kemudian Nabi lihat daripada luar tu lah, Nabi nampak di dalam neraka tu ramai wanita. Dan ini bukan hanya kata-kata daripada ulama, tetapi dia ada hadis. Dan dalam hadisnya Nabi kata, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u. Nabi kata, aku diperlihatkan neraka, aku tengok neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Nabi kata. Kemudian yakfurna qila, kerana mereka sering mengingkari, kata Nabi. Yakfurna, kerana mereka sering mengingkari. Qila, sahabat pun tanya, apakah ayakfurna billah, apakah mereka mengingkari Allah? Adakah mereka mengingkari Allah? Qala, jawab baginda Nabi SAW, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Yang mereka mengingkari pemberian suami, bukan Allah. Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikannya, kebaikan suami tadi tu. Lau ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Apa dia? Nabi kata, seandainya kamu, yakni suami tadi tu, berbuat baik terhadap seseorang dari mereka, dari isteri-isteri itu sepanjang masa, walaupun kamu buat baik selalu dengan isteri kamu, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, tiba-tiba suami ada buat sekali saja silap dalam hidup dia, maka dia akan berkata, dia tu siapa? Isteri itulah. Isteri itu akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Nampak faham? Orang perempuan lagi faham kot. Kan? Laki ni lah bagus je, siang malam pergi kerja apa semua, sekali tersilap, mana tersembang dengan seorang janda, tersembang aja. Kan? Itu pun sebab ada urusan apa. Tahu kawan tu tanya, tersembang. Dia nampak, dia kata, dia pegang silap suami tu, macam suami ni tak pernah buat baik kat dia selama ni. Tu dia marah sangat kat suami dia. Marah itulah, ingkar suami itulah akhirnya menyebabkan masuk neraka perempuan ramai. Jadi terjawab bila Ustazah kata tadi, kalau ikut kuliah perempuan lagi ramai. Betul. Sebab tu sahabat tanya, adakah mereka mengingkari Allah? Nabi jawab, bukan ingkar Allah. Yang menyebabkan masuk neraka tu bukan pasal diingkar Allah. Kalau ingkar Allah tu bagus muslimat. Muslimat paling banyak kuliah, muslimat paling rajin buat ibadat apa semua, rajin puasa pun muslimat. Kan? Semua kebanyakan yang muslimat. Nah, tetapi satu je kesilapan, iaitu mengingkari suaminya. Bila mengingkari suami, maka amalan yang lain tu Allah tak pandang. Sebab apa? Sebab syurga seorang isteri berada di bawah tapak kaki suami. Sehingga ada hadis yang lain, Nabi kata, kalau seandainya Allah membenarkan manusia sujud pada manusia, nescaya aku akan suruh para isteri sujud pada suami. Gitu. Okey, boleh. Jadi ginilah, kan? Kalau ada suami silap-silap sikit je, bolehlah kita nak tegur, abang ni kenapa macam ni? Tapi jangan sampai tak memandang langsung kebaikan yang dia buat selama ni. Dia dah tolong kita gitu gini, kan? Jadi mencakap apa, marah tu boleh, cuma jangan lebih-lebih. Pada sikit-sikit dah lah, buat merajuk sikit dah lah, marah. Tapi sekejap je, kan? Dalam sejam 2 jam tu elok balik. Ini dah kalau seminggu, macam mana? Kan? Jadi suami jadi terasa hati dan sebagainya, habis. Jadi jangan ikut sangat. Orang kata ikut emosi, padahal sebenarnya bukan pasal emosi, tapi setan lah. Masih kita marah tu, setan akan api-apikan. Dia akan bagi kita ingat balik yang dulu-dulu, zaman muda dulu, zaman baru nikah tu, kan? Dia ungkit balik tu.
Ini macam dulu abang pernah buat gini-gini. La ilaha illallah. Cerita 18 tahun lepas. Boleh ingat balik pada hari yang 18 tahun lepas punya kes tu, dah minta maaf dah hari tu, dah selesai dah. Tiba-tiba dia ungkit balik. Jadi itu punca-punca seorang perempuan, walaupun dia seorang yang ahli abid, kuat beribadat, tapi akhirnya ibadah dia jadi debu berterbangan sahaja dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Moga-moga kita dijauhkan. Amin. Macam tak nak amin je. Masih tak berhati lagi ke? Okay. Kalau perempuan tak nak kahwin, tak adalah. Dia dalam hadis ni bukan kata semua perempuan masuk neraka. Cuma Nabi kata kebanyakan penghuninya. Maksudnya Nabi nampak penghuni dalam neraka tu perempuan lagi ramai daripada lelaki. Tapi bukan maksud semua perempuan masuk neraka. Ada je perempuan yang masuk syurga. Contoh macam Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang solehah, isteri-isteri Nabi, kan, anak Nabi yang perempuan, semua tu memang ahli syurga, kan, tak ada masuk neraka. Gitu. Jadi gitulah. Kalau dia sebenarnya gini, isteri Nabi pun ada juga sedikit, kalau kita baca sirah, ada bertelagah sikit lah dengan Rasulullah. Tapi kita ambil contoh isteri Nabi lah. Maknanya jangan lama-lama, lepas tu baik balik. Pernah sekali, kan isteri Nabi kan ramai. Jadi Nabi duduk kat rumah Sayyidatuna Aisyah. Nabi duduk situ. Lepas tu isteri yang satu lagi, saya tak ingat nama apa, isteri yang lain, dia masakkan masakan lauk kegemaran Nabi. Lepas tu dia suruh dia punya ahli khidmat dia tu, khadam dia, untuk pergi hantar kat rumah tu. Dia tak nak hantar sendiri, takut lah. Jadi dia suruh khidmat ni yang pergi hantar. Khidmat ni pergi hantar. Sampai dekat rumah, Nabi pun tengok, oh sedapnya, Nabi kata. Nabi tengok lauk tu. Satu Sayyidatuna Aisyah nak dengar, dia pun keluar tengok apa benda ni. Lepas tu Sayyidatuna Aisyah punya marah, dia tepis tangan Nabi, jatuh lauk tu. Jatuh habis bersepah. Tapi Nabi tak marah. Nabi sambil senyum, Nabi kutip balik lauk tu. Nabi kata, ada orang sudah cemburu, kata Nabi. Nampak kan sweet tu, kan? Jadi benda yang asalnya sweet jangan jadikan ia parah. Kalau kita ikut emosi tu, mengamuk dah, apa saya dah, kan jadi panas, jadi gaduh. Jadi kena pandai bertoleransi. Sebab memang sifat orang cakap apa, ada cemburu tu memang ada pada seorang perempuan, kan? Walaupun isteri seorang Nabi, sebab dia tetap seorang perempuan. Lepas tu Nabi kata perempuan diciptakan daripada tulang yang bengkok. Kalau dibiar makin bengkok. Bukan bengok. Kalau dibiarkan makin bengkok. Kalau nak dipaksakan patah. Jadi kena pandai-pandai itu. Jadi itulah dia. Jadi orang perempuan pun kenalah, orang cakap apa, jangan memaksa suami untuk mengeluarkan satu perkataan yang kita takut dengar. Apa dia? Cerai. Ataupun dia nak sebut benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi maksudnya bila kita marah, jangan push dia. Kita bubuh lagi. Kawan tu mula relax. Mula cool lagi. Tapi dah dibubuh. Hang ni lampau dah ni, kata. Mula akhirnya dia keluar cakap benda yang tak sepatutnya keluar. Jadi kita juga bubuh sikit dah lah. Bubuh sikit masuk bilik, merajuk muncung. Lebih baik merajuk muncung daripada cakap diam. Kan? Itu lebih baik pada saya. Sebab apa? Dia diam. Sebab kalau dia cakap lagi, habis. Dia akan jadi panas. Gitu. Okay? Itu saya pun tak tahu. Di kanan tulang rusuk kanan ke tulang rusuk gini, tak pasti. Cuma ada kawan saya beritahu, tak tahu, saya pun tak tahu betul tak. Dia kata, ustaz, kalau ustaz nak tahu isteri ustaz berapa, kira tulang rusuk cukup ke tak? Dia kata, tak tahu lah betul tak, saya tak pernah kira, kan? Dia kata kalau hilang lagi 3, maknanya ada 3 lagi tu. Tapi itulah kawan saya lah, dia berlawak ke apa, tak tahu lah. Tapi saya pun tak pernah kira pula. Tapi tak tahu lah tulang rusuk badan kanan ke kiri, tak tahu. Okay. Cuma hikmah kenapa dijadikan Siti Hawa itu daripada tulang rusuk Nabi Adam, kerana nak maksudkan orang perempuan itu datang pada orang lelaki itu. Sebab tu
kita nampak dia macam kebetulan, tapi sebenarnya semua dalam ketentuan. Pasangan kita itulah diri kita. Isteri cuba tengok dengan suami, mesti perangai dia ada kena-mena. Kita nampak macam kebetulan dia kita ni jumpa. Tak, sebenarnya Allah dah tentu siap daripada sejak azali lagi pertemuan kita dengan dia. Memang kita ni memang dah ditentukan Allah untuk disatukan sebab kesesuaian. Kalau perasan pula, muka pun jadi lebih kurang. Betul tak? Muka suami dengan muka isteri lama-lama jadi nampak macam seakan-akan. Dengan sampai ke anak apa semua. Macam tu. Sifat dia macam tu, sikap dia macam tu lebih kurang. Sebab tu kita kena ada toleransi. Dan memang Allah jadikan selalu ianya sedikit, orang cakap apa, Allah jadikan sedikit kontra tu untuk keharmonian. Contoh, suami suka buat rumah sepak, tapi isteri suka kemas rumah. Elok. Jadi ada tukang sepak, ada tukang kemas. Kerana kalau tak ada tukang sepak, siapa nak kemas? Kan? Jadi Allah buat itu. Jadi sama juga Allah buat suami rajin cari duit, perempuan isteri ni pula habis duit. Jadi memang sesuai. Kalau dua-dua cari duit, siapa nak habis duit? Kan? Jadi memang ada kesesuaiannya tu. Ada kesesuaian dia. Jadi kita carilah titik kesesuaian, jangan cari titik perbalahan. Barulah hidup jadi harmoni, insya-Allah. Nak cakap lebih pun, saya pun baru je nikah kan, berbanding dengan ibu-ibu lagi lama dah dengan suami masing-masing. Jadi begitulah kehidupan kita, insya-Allah. Boleh? Tajuk kekeluargaan pula ni kan. Jadi cukup sekarang tu yang dapat dikongsikan. Soalan lagi? Apa dia? Lupa dah. Okey, solat tasbih. Solat cara solat sunat tasbih ke apa? Oh salah tu. Kaifiat tu cara sebenarnya. Yang kebaikan tu fadilat. Fadilat dia tasbih banyak memuji Allah. Satu-satunya dia sebenarnya kategori solat sunat tasbih termasuk dalam solat sunat mutlak. Maksud solat sunat mutlak, solat sunat yang tak ada sebab. Kalau macam duha ada sebab, sebabnya pagi, duha ada waktunya. Qabliyah ba'diyah ada sebab, sebabnya sebelum solat dengan selepas solat untuk mengiringi solat fardu tu. Tahajud pun ada sebab, sebabnya bangkit daripada tidur. Semua solat ada sebab. Ada solat yang tak ada sebab. Solat tak ada sebab ni panggil solat sunat mutlak. Salah satu adik-beradik daripada solat sunat mutlak namanya solat sunat tasbih. Jadi tasbih ni tak ada apa-apa sebab. Semata-mata kita nak memuji Allah dengan tasbih ni tadi. Jadi kelebihan dia, fadilat dia, kita jadi banyak bertasbih pada Allah. Banyak bertasbih pada Allah, makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan tumbuhkan sepohon pokok dalam syurga dia. Jadi gini kata guru kami, kalau pokok pun Allah tumbuh dalam syurga, syurganya ada tak? Syurganya ada, itu maksud dia. Jadi maknanya dia akan dapat syurga. Dalam dapat syurga, dapat pohon pula tu. Okey, jadi kebaikannya situlah. Jadi kata ulama, kalau mampu buat tiap-tiap hari, payah Tapi kalau tak mampu buat tiap-tiap hari, seminggu sekali. Kalau tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak mampu juga, semua hidup sekali. Kalau tak mampu juga, tak payah buat tu payah sangat. Tapi paling-paling tidak, biarlah dalam hidup kita pernah sekali kita buat dalam semua hidup. Kalau rajin buat banyak kali lagi bagus. Tapi biarlah ada sekali kita buat, supaya ada bekalan tasbih yang kita akan bawa balik pada Allah nanti amalannya. Okey. Tasbih di luar sembahyang sudah hebat, apatah lagi tasbih dalam sembahyang. Maknanya dua amalan digabung. Satu amalan zikir tasbih, satu solat. Solat ni amalan paling besar. Tasbih pula amalan paling besar di mulut. Jadi digabung, dua-dua jadi besar, hebat. Okey, boleh. Gitu. Jadi ni tak ada skor. Kategori dengan apa? Sunat muakkad. Okey, muakkad artinya solat yang dituntut. Dituntut ni maksudnya yang sangat-sangat digalakkan. Dia tak wajib tapi sangat-sangat digalakkan. Maknanya sangat-sangat dianjurkan. Okey, jadi
solat sunat mutlak tak masuk dalam sangat-sangat digalakkan. Dia hanya solat yang kita mungkin kita tak tahu nak buat apa, sembahyang sunat je lah. Tu dia panggil solat sunat mutlak. Daripada kita buat benda yang bukan-bukan, benda tak ada faedah, buat solat sunat. Sebab ada hamba Allah yang Allah ciptakan dia suka pada sembahyang. Jadi dia nak sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Jadi itu namanya solat sunat mutlak. Jadi tapi walaupun kadar macam rendah je lah, dah nama pun solat sunat. Solat ibadah paling tinggi solat. Tak kira wajib ataupun sunat, berbanding yang lain. Jadi kalau orang tanya antara solat dengan sedekah, antara solat dengan ucapan ataupun benda-benda amalan lain, solat tinggi, solat lagi berat. Sebab amalan yang akan ditimbang dulu ialah solat. Jadi kalau orang tanya mana afdal, solat sunat. Walaupun namanya solat sunat mutlak sahaja, tapi dia lagi afdal sebab dia solat. Boleh? Boleh? Okay. Lagi? Ada? Dah buku beg dah semua? Boleh. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dakhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum Ustaz. Ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas ilmu yang telah disampaikan. Kami warga-warga Sri Kota ini